Selamat sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah saya Puan Mariati dan rakan-rakan sekelas. Nama saya Pravin Rajendran dan yang ini adalah tugasan kedua saya iaitu tentang rangka idea dan papan cerita Japan. Japan yang cukup unik dekat ke hati saya yang saya telah mengarang. Ya. Mari kita tengok apakah rangka idea daripada saya. Tema yang saya mencipta adalah tema dilema subjek elektronik di mana perjalanan saya sepanjang ijazah sarjana muda. Itu adalah tema dan persoalannya adalah perjalanan diriku sebagai mahasiswa ijazah sarjana muda sains penggunaan, fizik elektronik dan instrumentasi FEDI Universiti Malaysia Terengganu UMT. So yang ini adalah persoalan cerpen saya. Dan watak yang akan bakal ada dalam cerpen adalah 6 watak iaitu Pravin, diri saya, Perasan, Dr. Fariza Hanim, rakan sekelas, para pensyarah khusus dan juga seluruh warga UMT. So secara permulaan semua boleh tengok apa yang saya sedang menerangkan iaitu dilema subjek elektronik. Kesemuanya adalah yang berlaku di Universiti Malaysia Terengganu. Dan latar di mana kita dapat melihat cerpen ini mengambil tempat iaitu di bilik Kolej Kediaman, di kelas kuliah sekitar kampus UMT, makmal UMT dan juga kafe UMT. Terima kasih. Kepada Puan Mariati, marilah kita sama-sama lihat rangka idea sinopsis cerpen saya. Cerpen Dilema Subjek Elektronik hasil karya Pravin Rajendran iaitu saya bukan sekadar cerpen yang syarat dengan penceritaannya tetapi turut menyelitkan lontaran isi hati, tangkisan ke arah kejayaan dan kehidupan watak selepas dilanda pandemik COVID-19. Pengarang iaitu saya, Pravin, merupakan watak utama cerpen ini. Ya, saya adalah watak utama. Keunikan mempelajari subjek elektronik diketengahkan oleh pengarang menerusi usaha gigih watak sendirinya untuk mempromosikan kehidupannya sepanjang bergelar mahasiswa Universiti Malaysia Terengganu, iaitu UMT. Kesemua watak dalam cerpen ini menjalurkan pelbagai cabaran semasa terutamanya dalam skema perincian ilmu elektronik seperti kalkulasi, fakta dan teori. Pengarangnya bijak memanipulasikan gaya bahasanya bagi membangkitkan isi penceritaan seperti menerangkan suasana di UMT. Membaca cerpen ini persis menakul ke arah ijazah sarjana muda mahasiswa-mahasiswi yang mahu mencapai kegemilangan secara menyeluruh dalam hidupnya. Watak utamanya sentiasa gigih menungkah arus modernisasi dan futuristik untuk mencipta kejayaan. Dan akhirnya pengarang menginspirasikan suatu nilai yang cukup murni dan berjiwa dalam novel ini, khusus kepada mahasiswa-mahasiswi Menara Gading. Jom sama-sama kita menghayati papan cerita cerpen ini ya. So sebagai permulaan cerita, mari kita tengok. Bagai dakwat dengan kertas, itulah hasrat Pravin untuk terus cemerlang, gemilang dan terbilang dalam mengharui segala ilmu elektronik dengan penuh keyakinan diri. Begitulah cerpennya bermula antara ayat-ayat yang akan dikarya oleh saya. Dan kedua adalah Pravin sedang bergeming di kerusi salah sebuah bilik yang akan dihuni olehnya di Kolej Kediaman UMT sepanjang setahun, iaitu tahun pertama rasmi sebagai mahasiswa UMT. So ini adalah permulaan cerita. Kesemua ayat dalam dipilih sebagai permulaan cerita ini boleh memberi satu pedoman atau satu masuk yang unik di mana kesemua para pendengar boleh tahu apa yang akan berlaku selepas ini. Bukan akan tahu, mereka boleh merasai apa yang akan berlaku selepas ini. Meragu-ragukan. Bukan, teknik yang akan digunakan ialah teknik monolog dalaman, teknik pemerian, teknik imbas kembali dan juga teknik dialog.
Seterusnya, dalam rangka cerita, marilah kita menghayati sama-sama tentang perkembangan ceritanya. Saya menacap ke arah nota dan muka pensyarah. Informasi ini adalah meta buatku. Terdapat kisah cinta Pravin yang boleh dikongsikan juga. Kepakaran dalam bidang elektronik dan instrumentasi dapat diimbangi jika seseorang itu mempunyai minat yang mendalam serta usaha kukuh dalam mengharungi pengiraan kompleks dan teori. Kepada sesiapa yang mendengar penerangan ini akan tahu lebih lanjut bahawa perkembangan cerita cerpen ini menyatakan mengutamakan subjek-subjek elektronik tentang keseronokan dan kesukaran yang dilalui oleh watak utama cerpen. Teknik yang digunakan adalah teknik dialog, teknik monolog dalaman dan juga teknik penceritaan. Jom sama-sama kita melihat klimaks apa yang akan bakal berlaku dalam cerpen ya. Kesengsaraan seluruh dunia dan negara kita Malaysia sangat dirasai selepas wabak lalim. Lalim maksudnya zalim yang membuncah setiap inci serta lapisan masyarakat. Kesemua mahasiswa-mahasiswi UMT telah sekat di kolej kediaman maupun rumah sewa. 2 semester terakhirku telah berlangsung di atas talian sepenuhnya. So dalam klimaks cerpen kita dah boleh tahu ke mana cerpen ini akan diarah atau pengarang akan membawa cerpen ini kepada satu penutup yang cukup positif atau negatif. Yang teknik yang digunakan adalah teknik pemerian, teknik penceritaan dan juga teknik imbas muka. Seperti yang saya kata sebelum ini, kita boleh melihat penghayatan cerita yang cukup positif. Salah satu ayat daripada cerpen yang bakal dikarang oleh saya, apa yang tertera di sini adalah kini hatiku sedang terdetik betapa mulianya hati seorang mahasiswa-mahasiswi jika seseorang itu mengharungi segala cabaran demi mencapai kejayaan melalui cara yang baik. Itu nilai murni terhadap kehidupan pengarang sendiri dan suasana di Universiti Malaysia Terengganu. Tuntasnya, teknik yang digunakan adalah teknik dialog, teknik penceritaan dan penutup cerita yang cukup gembira yang seperti mana yang saya sebut. Kesimpulannya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Mariati, pencara saya dan juga rakan-rakan sekelas yang memberi kerjasama mendengar apa yang saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan kepada semua.